Assalamualaikum, selamat tengah malam dan saya amat berterima kasih kepada semua para pendengar Seri Meremang yang sudi meninjau dan mendengar segala kisah yang bakal diketengahkan. Saya akan terus kepada kisah yang akan diketengahkan ini, yang di mana ianya benar-benar berlaku terhadap adik saya yang hanya ingin dikenali sebagai nama Syah. Dan kejadian ini berlaku di asrama sekolahnya pada tahun 2017 ketika usianya 13 tahun. Saya akan menyusuri dan masuk ke dalam lembah watak adik saya tersebut pada masa dan ketika itu. Bismillah. Assalamualaikum, nama saya Syah. Saya berusia 13 tahun. Ketika itu saya tinggal di asrama. Tapi maaf, saya tidak boleh nyatakan nama asrama tersebut. Yang saya hanya boleh nyatakan bahawa asrama saya terletak di daerah Sabak Bernam, Selangor. Pada ketika itu, biasalah lumrah kehidupan seorang junior di asrama. Sentiasa tidak disenangi oleh senior. Setiap hari, setiap masa dan setiap keadaan dan setiap ketika ada sahaja hal dan kerja-kerja yang akan diberi kepada saya dan juga rakan-rakan junior yang lain, seperti membasuh pakaian senior, menyidai dan menggosok pula pakaian mereka, mengurut badan mereka. Malah saya dan rakan junior terpaksa memberi secara rela hati makanan kepunyaan kami sendiri kepada mereka, iaitu para senior di asrama saya. Saya rasa saya tidak perlu bercerita lebih lanjut tentang perbuatan senior saya kerana ia akan mengambil masa yang terlampau lama. Jangan dikatakan pukul kerana itu adalah lumrah untuk para junior di asrama. Pada ketika itu adalah tahun pertama saya tinggal di asrama, dan segala kisah tidak akan luput di fikiran saya, termasuklah perkara seram yang benar-benar berlaku pada diri saya pada pertengahan tahun pertama saya di asrama. Pada ketika itu, saya sudah tidur dengan sangat nyenyak. Tiba-tiba saya dengar dan tersentak dengan satu kejutkan dari seorang senior saya, dan apa yang dia inginkan adalah menyuruh saya membasuh pakaian sekolahnya pada waktu itu. Pada waktu itu jua, sedangkan anda bayangkan pada waktu tersebut adalah jam 2 ke 3 pagi. Subhanallah, hanya Allah saja yang tahu betapa peritnya saya untuk meninggalkan katil saya, walhal saya sudah tidur nyenyak di buah mimpi. Dahlah saya sudah buat segala kerja yang mereka suruh dan arahkan sebelum saya tidur. Nak tak nak, walaupun tiada daya, saya terpaksa juga mengheret diri saya ke bilik air untuk membasuh baju senior tersebut, kerana jika tidak, nahas saya dibuatnya nanti dan akan menerima akibatnya jika saya menolak arahannya itu. Sesampai sudah saya di bilik air untuk membasuh pakaian tersebut, anda bayangkan sekali lagi, yang ketika itu hanya saya seorang sahaja yang berada di bilik air, dan tidak kelihatan langsung sesiapa pun di luar bilik air maupun di luar asrama. Kerana ketika itu kesemua pelajar dan pihak asrama sedang nyenyak tidur. Saya tidak sempat untuk memikirkan perkara yang bukan-bukan, kerana ketika itu saya sangat-sangat mengantuk dan penat. Mata saya pun terbuka semakin kecil, terkebil-kebil dengan badan yang sangat lemah, memaksa diri untuk membasuh pakaian senior saya tersebut dalam keadaan yang sambil lewa, tidak ikhlas, sementara hati saya amat sakit, marah dan sedih dengan nasib yang menimpa. Tidak berhenti di situ ujian saya. Sedang saya mencuci, tiba-tiba saya terdengar bunyi orang sedang memberus pakaian dengan hembusan nafas yang tercungap-cungap. Sedangkan yang saya tahu memang saya seorang saja yang berada di bilik air tersebut. Di dalam bilik air itu ada 4 buah tandas yang seperti kita selalu lihat, tandas separuh yang bahagian atasnya tidak sampai ke bahagian siling. Dan di dalam bilik air itulah juga ada tempat mencuci pakaian. Saya ketika itu mencuci pakaian di lantai sambil bercangkung dan terus mencari di manakah bunyi yang saya sebutkan tadi. Saya mencari bunyi tersebut dengan hanya menjenguk dari tempat saya mencuci tanpa saya berjalan. Saya menjenguk ke setiap tandas, dari tandas yang berdekatan sehingga tandas yang di hujung, dan saya dapat rasa yang bunyi tersebut datang dari tandas di bahagian hujung.
Dan apa yang lebih menyeramkan dan pelik apabila pintu tandas ujung tersebut terbuka dengan perlahan, seolah-olah seperti ia ingin menunjukkan dirinya. Walaupun saya tidak pasti apakah itu. Mungkin hanya angin. Ketika pintu tersebut terbuka, serentak dengan itu meremang terus bulu roma saya. Tapi saya tetap tertanya-tanya dan terus menjengukkan lagi pandangan saya ke arah tandas tersebut dengan lebih teliti sambil menggerakkan sikit posisi badan dan kedudukan saya sambil bercangkung supaya dapat melihat dengan lebih jelas apa yang ada di dalam tandas tersebut. Para pendengar, lebih teliti saya menjenguk, saya ternampak di tandas di bahagian hujung tersebut seperti ada susuk tubuh budak lelaki yang misteri sedang bercangkung mencuci pakaian. Di dalam hati saya terasa pelik. Kenapa pula budak ini mencuci pakaian di dalam tandas dan bukannya di tempat mencuci pakaian seperti di tempat saya sekarang? Saya terus memerhati budak tersebut dan berasa hairan kerana saya tidak pernah nampak atau cam budak itu walaupun saya hanya melihat hanya di bahagian belakangnya. Saya ketika itu dalam keadaan mamai pun terfikir mungkin saya tidak boleh cam budak tersebut kerana saya hanya melihat dari belakangnya, dan saya berasa sedikit gembira kerana ada teman di dalam bilik air yang sunyi itu. Sambil mencuci, saya pun membuat perkara yang saya rasa paling saya menyesal dalam hidup saya. Perkara itu adalah saya membuat teguran. Saya menegur budak tersebut. "Hoi, kau basuh baju juga ke?" Budak itu diam. Aku pun bertanya lagi, "Senior mana pula yang suruh kau basuh baju tu?" Sekali lagi dia diam dan terus membasuh pakaian dia. Dan dia seperti tidak endahkan langsung pertanyaan saya. Saya biarkan sebentar pakaian yang saya cuci tersebut, dan sekali lagi saya membuat perkara yang bodoh dengan jalan menghampiri ke budak tersebut untuk melihat dengan lebih jelas siapakah dia. Ketika saya betul-betul berhadapan menghadap budak tersebut yang membelakangi saya sambil bercangkung memburus pakaiannya tanpa henti dengan hembusan nafas yang laju tercungap-cungap. Sudahlah, saya memang tak cam siapa dia. Dan apabila berhadapan barulah saya perasan. Dan apabila saya berhadapan dengan dia lebih dekat, saya baru perasan yang baju yang dipakai budak misteri tersebut dalam keadaan lusuh, koyak, dan ada sedikit suisan seperti darah pada pakaiannya. Meremang dan terpacak terus bulu roma saya saat melihatnya. Saya sudah dapat merasakan yang budak tersebut bukanlah manusia walaupun saya melihatnya berkaki. Dengan keadaan saya yang kaku, saya cuba bergerak perlahan-lahan dan sedikit untuk beredar dari situ tanpa diketahuinya. Para pendengar, bayangkan apa yang berlaku. Sedang saya cuba bergerak untuk beredar, dalam masa itu jugalah budak misteri tersebut membuat perkara yang menyeramkan. Budak misteri tersebut terus menolehkan kepala dan badannya serentak dengan sangat pantas. Terus menghadap dan menatap saya dengan rupanya yang sangat menakutkan dan darah yang berlumuran di mukanya. Baju lusuh dan koyak sedang bercangkung di depan saya sambil tersengih. Astaghfirullahalazim. Saya terus pecut berlari untuk keluar dalam keadaan gegabah yang mengakibatkan saya tergelincir di kawasan lantai tempat saya mencuci tadi. Tanpa lengah saya terus bangun lalu berlari keluar dari bilik air tersebut dengan pantas tercungap-cungap tanpa melihat ke belakang. Para pendengar, apa yang membuatkan saya berlari sambil tidak melihat ke belakang? Perkara ini amat menyeramkan, kerana
Ketika saya bangun dari jatuh tergelincir, saya ternampak bahawa budak misteri ataupun benda tersebut sedang mengejar saya dalam keadaan bercangkung ataupun seolah seperti berjalan itik. Dan disebabkan itulah saya langsung tidak pandang ke belakang saat berlari, kerana saya memang dapat merasakan bahawa makhluk tersebut mengejar saya. Saya terus bergegas masuk ke dalam bilik dom, lalu baring di sebelah rakan saya dan terus memeluk dia di katilnya kerana amat takut, tanpa disedari sesiapa termasuk rakan saya itu, kerana mereka semua sudah nyenyak tidur. Dalam keadaan saya yang menggigil tanpa menghiraukan pakaian senior saya yang belum habis dicuci dan masih di lantai. Keesokan paginya, saya demam panas dan menggigil satu badan. Saya dibenarkan oleh warden untuk pulang ke rumah lambat laun. Apabila semua rakan dan senior mengetahui perkara tersebut, ada di kalangan mereka yang terkejut dan ada juga yang berkata bahawa mereka pernah nampak budak misteri tersebut, tetapi mereka tidak menegurnya kerana merasa takut. Ada juga di antara senior saya yang berkata dan bercerita bahawa kemungkinan budak misteri tersebut adalah bekas pelajar di situ pada zaman dahulu yang berkemungkinan sejarahnya dia telah dipukul. Wallahualam. Itu sahaja dari kisah saya. Jika anda ingin berkongsi segala kisah seram, menakutkan dan mistik, anda boleh email di link description yang telah disediakan di bawah. Terima kasih banyak kerana meninjau dan subscribe. Hanya Tuhan saja yang boleh membalas jasa anda. Jumpa di lain kisah. Terima kasih. Assalamualaikum.